A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ni, kita sama-sama insya-Allah untuk membukanya dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal, yang dikasihi semua ahli jemaah, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian secara khususnya kepada Syababul Iman Masjid Sengkurung, Negara Brunei Darussalam yang telah menganjurkan program ini, yang telah memberikan terus-menerus berjumpa dengan saya, menghubungi saya untuk meneruskan supaya majlis kita di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung Bandar Seri Begawan ini akan dapat diteruskan seperti biasa insya-Allah. Jadi alhamdulillah pada malam ni, oleh kerana sesi kita ni adalah sesi online sahaja, jadi saya harap kepada semua sahabat-sahabat lah yang berada di line pada ketika ini agak dapat memberi feedback dulu sama ada suara clear ataupun tak clear, gambar clear ataupun tak clear dan sebagainya kan, supaya kita dapat meneruskan insya-Allah saya dapat meneruskan dengan baiklah insya-Allah sesi kita pada malam ni. Jadi pada malam ni insya-Allah kita telah sampai kepada kisah dalam sesi kita sambungan kepada kisah nabi-nabi ini, kita telah sampai kepada kisah Nabi Zulkifli insya-Allah kisah Nabi Zulkifli. Saya paparkan di sini kisah Nabi Yunus alaihi salam kerana sedikit saja kisah Zulkifli ini. Sebenarnya Nabi Zulkifli ini sebenarnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum daripada ni kita telah bersama-sama untuk mendengar kisah Nabi Ayub alaihi salam yang kita telah mengambil 2 sesi lebih kurang 2 kali untuk kisah Nabi Ayub ni, dan kemudian selepas daripada Nabi Ayub ni di dalam buku-buku yang menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi ni biasa dia akan datang, iaitu kisah Nabi Zulkifli. Jadi Nabi Zulkifli ni dia di antara kisah yang sedikit diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tak banyak dan disebutkan nama Zulkifli ini di dalam Al-Quran hanya 2 kali saja. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, di dalam Al-Quran ini tentang Zulkifli ini, Nabi Zulkifli, hanya sedikit. Jadi adalah para ulama tafsir, dan juga adalah juga para ulama yang menceritakan tentang kisah nabi-nabi dalam Al-Quran ini. Kadang-kadang ada menyebutkan tentang kisah Nabi Zulkifli ini lebih daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi banyak daripada kisah-kisah tersebut sebenarnya adalah kisah-kisah yang diambil daripada Israiliyat sebagaimana yang kita telah sebutkan sebelum daripada ini. Jadi oleh kerana itulah maka saya tak ceritakanlah di dalam sesi kita ni tentang Nabi Zulkifli, kerana sebutannya sedikit dalam Quran. Hanya Allah SWT menyebutkan bahawa Nabi Zulkifli ini adalah seorang Nabi dan seorang Rasul. Jadi dan menurutnya saya sebut sikit saja, iaitu Nabi Zulkifli ini adalah merupakan, dikatakan anak kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kita sebutkan hari itu kan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Dia baginda mempunyai ramai anak sebelum daripada penyakit yang menimpanya, dan kemudian semua anak-anaknya mati. Tapi selepas daripada itu Allah SWT kurniakan kepada baginda, kepada Nabi Ayub alaihissalam dengan anak-anak yang dikatakan menurut setengah pendapat ahli tafsir dikata ialah 26 orang. Jadi anak-anak dia bersama dengan isteri dia, dan isteri dia tu diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih muda kan. Jadi sebab tu dia mendapat anak yang ramai selepas daripada tu. Pada umur dia pada masa itu adalah dah kita kata 100
Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan terus insya-Allah bersama-sama dengan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Nabi Yunus ni dikatakan insya-Allah kan dikatakan bukanlah makna ada satu hadis yang menceritakan yang menarik tentang kisah Nabi Yunus ni yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi insya-Allah saya akan cuba ceritakan. Tapi di manakah Nabi Yunus ini? Jadi Nabi Yunus ni disebutkan oleh ahli-ahli sejarah Islam, iaitu dia ni adalah seorang nabi yang diutuskan oleh Allah SWT di Nineveh gitu kan. Ninawi gitu, kalau dalam bahasa Arabnya Ninawi gitu kan. Tapi dalam bahasa Inggeris ditulis Nineveh gitu. Nineveh ni adalah satu tempat di utara negeri Iraq. Jadi negeri Iraq lah sekarang dalam moden tu, negara Iraq tu besar. Saya tunjukkan sikit sekejap petanya kan, insya-Allah peta. Ini peta negara Iraq jadi ada satu tempat di sini kita tengok kan, ini apa nama ni? Negara Iraq. Jadi ada Ur di sini. Ur di sini adalah tempat dikatakan berasalnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian kita sampai ke sini ialah kita ada Nineveh di sini kan, Nineveh. Jadi di sinilah dikatakan, jadi di utara kan negeri Iraq ni di utara, kemudian di sebelah sini adalah negeri Syam. Ini adalah sebelah negeri Syam, di sebelah sini adalah negeri Turki. Kita ada Tarsus ini. Tarsus ni ialah sempadan yang akan banyak disebutkan oleh ulama-ulama sejarah-sejarah Islam berkenaan dengan Tarsus nanti kan, ataupun Tarsus dalam bahasa Arabnya. Jadi kita ceritakan sana Nineveh. Nineveh ni adalah iaitu dia berada di salah satu daripada sungai yang besar lah kan, iaitu sungai Euphrates ataupun sungai Furat dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Euphrates. Jadi kawasan ni adalah kawasan yang subur. Sungai ini berterusan sampai ke masuk ke dalam kawasan negeri Turki. Jadi alhamdulillah saya diberi izin oleh Allah Subhanahu taala untuk sampailah ke kawasan sungai-sungai nanti, kawasan negeri Turki. Tapi sebab sekarang masa saya pergi tu tak boleh nak masuk kawasan Syria ni sebab masih dalam peperangan Jadi Nabi Yunus tadi ni, dia ni adalah diutuskan oleh Allah Taala di Nineveh. Jadi kita tengok kan kenapa dikatakan macam tu Nineveh tu, kerana ialah satu kisah yang berlaku kepada Nabi SAW. Jadi iaitu kenapa, bagaimana boleh timbul nama Nineveh tu, dan juga bagaimana ulama-ulama mengatakan bahawa sebenarnya Nabi Yunus adalah di Nineveh. Kerana Nabi yang ceritanya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia nak cerita bagaimana Nineveh ni kan timbul di dalam kaitan je dengan Nabi Yunus alaihi salam ni, iaitu ketika Nabi kita ni selepas daripada 10 tahun Nabi kita ni berdakwah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi selepas daripada kematian Khadijah binti Khuwailid, dan kemudian selepas tu kematian pula Abu Talib, jadi Nabi SAW rasa sangat sedih kan. Jadi kemudian di Mekah pula dakwah ni yang dibuat oleh Nabi SAW di Mekah ni tidak ditolak oleh orang Mekah kan. Hanya sedikit saja daripada orang Mekah ni yang beriman dengan Nabi SAW. Jadi Nabi telah mengambil jalan untuk cuba berdakwah kepada luar kan. Ini of course lah kan atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi SAW dia tidak akan buat satu benda kan, melainkan benda itu adalah merupakan perkara yang telah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW telah mula berjalan. Nabi pergi ke satu tempat yang kedua, yang besarnya di tanah Arab tu. Yang kedua ni, yang pertama paling besar di tanah Arab pada masa itu ialah Mekah Al-Mukarramah kerana ada haji dan sebagainya. Jadi orang Arab semua datang untuk buat haji pada setiap tahun dan juga buat umrah dan sebagainya. Jadi tapi tempat yang kedua besar adalah Taif. Taif ni satu tempat yang tinggi. Siapa-siapa yang mungkin boleh pergi nanti kan, kalau dah terbuka sekarang ni sempadan, semua boleh pergi ke tanah Arab ni. Boleh pergi ke Arab Saudi, boleh pergi masuk sana, pergi ke Mekah, boleh pergi ke Taif. Saya belum sampai ke Taif lagi. Jadi Taif ni tanah dia tinggi, jarak dia lebih kurang 100 km lah. Tak jauh sebenarnya, tak jauh, 100 km saja. Kalau kita ni di Bandar Seri Begawan ini ialah lebih kurangnya sampai ke Kuala Belait saja. Gitu kan. Maknanya hampir lah kan. Kalau di Malaysia of course 100 km ni maknanya daripada hujung sana kan, daripada hujung kita kata Seremban mungkin sampai kepada Rawang tu dah 100 km lah. Itu saja kan. Tapi tanah dia tinggi. Macam kalau di Malaysia tu ada Genting Highland macam tu kan, daripada Kuala Lumpur tu ada Genting tinggi kan. Di situ dia sejuk, dan kemudian dia banyak tanah-tanah yang subur di situ. Jadi orang-orang Arab di apa ni pada masa tu di Mekah ni, mereka ni mempunyai banyak tanaman-tanaman lah. Di sana kan ada ladang-ladang mereka dan sebagainya, tempat rehat dan sebagainya. Kalau musim panas bagus naik ke atas sebab dia sejuk sikit.
Jadi Nabi SAW pergi berdakwah di sana. Jadi peristiwa tu banyak berlaku, saya tak ceritakanlah di sini kan. Kita dah cerita hari itu dalam semasa sirah Nabawi kan. Jadi Nabi SAW selepas daripada dilontar dengan batu tu, berdarah-darah sebenarnya, Nabi lari. Kemudian Nabi telah pergi ke satu farm, satu ladang macam ladang itu, iaitu tempat tanaman anggur. Jadi Nabi terperosoklah kat situ kan, dengan kepenatannya lari berapa kilometer kan, lari daripada balingan batu kan oleh budak-budak yang jahat yang diarahkan oleh ketua-ketua orang-orang di Taif tu. Jadi akhirnya Nabi usia tu tiba-tiba datang seorang hamba yang berasal daripada Niweweh ni. Jadi nama hamba tu bernama Adas. Jadi dia telah disuruh oleh tuan dia pada masa tuan tu, iaitu yang tuan punya itulah ladang anggur tu. Jadi dia tengok Muhammad ni, dia tengok orang kesian dengan darah-darah semua kan, dan Nabi pada masa tu dengan Haris minta maaf dengan Zaid bin Harisah. Jadi Nabi berada di situ, kemudian datanglah ni hamba tadi ni nak beri makan, dia bawa anggur, dia nak beri makan nak beri kepada Nabi SAW. Jadi bila diberi kepada Nabi ambil buah anggur tu dan kemudian Nabi baca bismillah makan. Jadi bila Nabi baca bismillah ni lah, maka si Adas ni terkejut sebab dia kata kamu ni pelik kenapa kamu ni baca satu benda yang orang di sini semua tak pernah baca benda ni. Jadi pada masa itulah Nabi terus berkenalan dengan hamba tadi ni. Jadi Nabi tanya dia, kamu ni maknanya siapa dan daripada mana dan sebagainya. Jadi dia pun ceritalah dia kata saya ni Adas, saya ni berasal daripada Niweweh. Jadi dalam bahasa Arab ni dipanggil Ninawi. Jadi bila Nabi tanya dia tu, bila disebut saja perkataan Niweweh tu, kemudian Nabi SAW pun terus berkata, oh kamu ni daripada tempat saudara aku, kamu ni tempat Yunus bin Matta. Nabi kata Yunus bin Matta. Jadi Adas ni terkejut lah kan, sebab dia Kristian. Jadi dia ni tahu cerita tentang Yunus bin Matta ni. Jadi dia pun kata, macam mana kamu kenal Yunus bin Matta ni? Sebab Yunus bin Matta ni dah lama ni kan, bagaimana kamu tahu dia ni? Jadi Nabi SAW beritahu kepada dia bahawa aku adalah Nabi dan Yunus bin Matta juga adalah seorang Nabi. Dia adalah saudara aku. Jadi pada masa itulah maka terkejutlah Adas ni, kemudian dia telah memeluk Nabi dan mencium Nabi dan sebagainya kan. Jadi kemudian dikatakan dia masuk Islam selepas daripada itu. Tapi nak ceritanya silah perkataan Niweweh tu. Yunus bin Matta ni adalah Nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke kampung tersebut. Jadi sekarang ni tempat tu Niweweh ni kecil saja sekarang ni, kalau boleh tengok dalam Google dia di tepi bandar Mosul. Mosul tu bandar besar kan. Jadi istimewa sikit di sini kisah Nabi Yunus alaihi salam ni disebutkan dalam Al-Quran. Dia tidak menceritakan penentangan kaum dia terhadap dia secara spesifik kan. Bukan itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Nabi Yunus dalam Al-Quran ni, iaitu perkara yang besarnya iaitu Nabi Yunus ni telah meninggalkan kaum dia, lari daripada kaum dia ataupun meninggalkan kaum dia, dan seolah-olahnya macam merajuk kerana dia dah berdakwah kepada kaum dia. Tetapi kaum dia tak nak terima dakwah tu kan. Dan akhirnya dia pun macam merajuk dia nak lari kan, sedangkan dia belum lagi mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kan, jadi selepas tu insya-Allah kita akan baca, kerana kita punya sesi adalah untuk melihat apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Al-Quran berkenaan dengan nabi-nabi yang kita nak ni kan. Jadi insya-Allah ni siri pertama, harapnya insya-Allah mungkin kita tak sempat nak habiskan mungkin, tapi kita akan, kalau tak sempat habis, insya-Allah kita akan sambung dalam sesi akan datang insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan tengok ayat yang pertama sekali. Jadi hari ni kisah Nabi, pada malam ni kita bersama-sama kisah Nabi Yunus alaihi salam. Jadi ayat yang pertama kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam ayat kita tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, falaula kanat qaryatun amanat
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Sadaqallahul Azim. Ayat yang pertama ni yang kita baca ni kan, iaitu daripada surah Yunus, daripada surah Yunus ni, ayat 98. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut ayat ni, iaitu kalaulah tidak, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Allah Subhanahu Wa Taala ni, kalau kisah nabi-nabi biasanya Allah Taala akan binasakan kaum-kaum yang tidak beriman. Biasanya satu kaum ni dia tidak beriman, seperti kaum Nabi Nuh. Allah Subhanahu Wa Taala telah binasakan mereka dengan dengan banjir. Kaum Nabi Lut, Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kerana mereka ni tidak mahu beriman dan mereka melanggar apa yang dibawa oleh Nabi Lut. Kemudian kaum Ad begitu juga melanggar apa yang dibawa oleh Nabi Hud. Kemudian kaum Samud, apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Kaum Syuaib, dan begitulah seterusnya kan. Banyak daripada cerita-cerita dalam Quran, daripada 25 orang rasul tu, kalau kita baca, kebanyakan daripada mereka adalah mereka ni menentang rasul-rasul ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala biasanya akan mengirimkan bala, menghancurkan. Maknanya mereka tidak mahu beriman. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan, ada satu kaum yang mana dia special sikit, iaitu kaum Nabi Yunus. Jadi ini seolah-olahnya macam kelainan sikit yang berlaku, iaitu kaum Nabi Yunus alaihissalam. Jadi cerita Nabi Yunus ni, Nabi Yunus telah berdakwah kepada mereka ni, mengambil masa yang panjang dan sebagainya. Tiba-tiba mereka tidak mahu beriman. Jadi bila tidak mahu beriman, kalau ikutlah kan Nabi Yunus dah beri ancaman dah kepada mereka kan, akan datang azab kalau kamu tak beriman, tak azab dan begitu. Tetapi Nabi Yunus ni terlalu cepat. Dia cepat sikit, tanpa mendapat izin, kata ulama tafsir, tanpa mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan kaum tu. Maknanya dakwah tak sampai masak lagi lah kita katakan. Maknanya sebelum masanya lagi, sebelum masa diizinkan. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tidak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, melainkan apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya izin Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu perkara yang akan dipatuhi oleh nabi-nabi. Tapi Nabi Yunus ni dia kelainan sikit, iaitu sebelum daripada diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya dia dah lari. Kenapa? Kerana tak tahan dengan kaum dia. Kaum dia terlalu, maknanya tidak beriman kepada dia. Lalu dia pun nak lari lah, dan dia memang lari. Dan dia naik kapal kan, yang kita tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu cerita dia. Jadi specialnya umat kaum Nabi Yunus ni, selepas daripada Nabi Yunus dah meninggalkan mereka, mereka mula tersedar. Mereka mula tersedar dan mereka mula takut bahawa ini adalah tanda-tanda dan isyarat bahawa azab akan datang kepada mereka. Jadi maknanya mereka telah kembali beriman. Mereka sempat untuk beriman. Walaupun kalau ikutnya mana hampir tu azab tu dah nak datang kepada mereka kan, iaitu azab al-khizi fil hayatid dunia tu. Sebagaimana Allah Taala sebut di sini kan, azab al-khizi fil hayatid dunia, maknanya hampir-hampir nak datang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka telah beriman. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cancel lah, kita katakan tak jadi lah, tak sampailah azab tu kepada mereka, dan alhamdulillah mereka telah selamat. Jadi selepas daripada mereka selamat tu, Allah Taala sebut sini wa matta'nahum ila hin, dan kemudian Allah Taala beri kepada mereka nikmat kesenangan lah kan. Sebab berapa ramai yang beriman selepas itu? Sangat ramai. Saya akan tengok selepas ni insya-Allah berapa ramai kan. Dan apa yang terjadi kepada Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian kita tengok pula cerita seterusnya kan, itu Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat seterusnya kan yang kita tengok ni, iaitu ayat 87 insya-Allah. Ayat 87 Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, iaitu wazannun. Allah Taala kata, auzubillahi minasyaitonirrajim, wazannun izzahaba mughadiban ketika dia pergi. Makna pergi tu apa? Pergi meninggalkan kaum dia tu, mughadiban, dalam keadaan dia marah kepada kaum dia. Perasaan marah lah, sebab apa, siapa yang tak marah kan sebagai manusia kan. Sebab apa, kita dah dakwah lama sangat, tiba-tiba tak nak beriman. Jadi dia marah lah kan, mughadiban fazanna allan naqdira alaih. Dan dia kata, dan dia menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni lan naqdira alaihi. Lan naqdira alaihi tidak, maknanya lan naqdira kalau ikutnya maknanya kan, maknanya lan naqdira alaihi, kami tidak mampu ke atasnya. Jadi
ulama-ulama tafsir menyebutkan kan, Nabi Yunus ni dia keluar daripada lari daripada kaum dia dalam keadaan mughadiban, kemudian fazanna, dia menyangka bahawa Allah ni lan naqdir alaihi. Lan naqdir alaihi, ulama kata ialah dia dalam keadaan menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak marah kepada dia keluar tu. Dia rasa bahawa tak apa-apa dia keluar tu. Itu maksud lan naqdir alaihi sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebahagian daripada para ulama lah. Jadi dia menyangka dalam keadaan dia lari tu, dia menyangka bahawa Allah Taala tak marah pada dia perbuatan dia tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan lepas tu fanada fiz zulumat. Lepas daripada tu dia pun menyeru. Ini cerita ni kan, maknanya setengah tempat tu dia cerita macam ni, kalau setengah tempat dia akan cerita tambahan lagi. Jadi kita akan gabungkan ayat-ayat tu kan, sebab tempat letaknya ayat-ayat ni kan, kadang-kadang ada surah ni dan sebagainya kan. Jadi tempat-tempat letak ayat tu, kedudukan ayat tu, dia ada sebenarnya ada hubungan dengan message yang Allah Subhanahu Taala nak sampaikan di dalam tempat ayat tersebut. Jadi kita tak bincanglah benda tu di sini, kita hanya cinta ambil ayat-ayat dan kita nak tengok kan. Lepas tu kita akan tengok secara lengkapnya apakah dia kisah Nabi Yunus alaihi salam ni. Jadi Allah SWT kata lepas tu fanada fi zulumat, kemudian dia pun berdoa, menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala fi zulumat. Zulumat tu makna gelap. Gelap sini maksudnya adalah iaitu dalam kegelapan dalam perut ikan. Yang kita tahulah kan, dia dimakan oleh perut ikan. Jadi Allah SWT menamakan di sini Zannun. Za ni maknanya kalau ikutnya mempunyai, nun tu maknanya ikan tu ikan nun. Ikan yang besar tu sampai boleh makan dia tu kan. Ikan kita nak ikan apa, wallah alam lah. Kita tak berfikirlah ikan paus ke ikan apa kan. Kalau saintis-saintis sekarang ni pula kata pula kan, kalau masuk dalam perut ikan ni tak tahan lama kan. Tapi macam mana pula Nabi Yunus AS boleh berada dalam perut ikan tu kan, dalam keadaan lama kan. Jadi tu kita jangan fikir, itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh buat semua benda kan, kalau Allah Taala nak buat kan. Jadi selepas daripada tu dia pun berdoa pada Allah tu fi zulumat, di dalam gelap tu, dalam kegelapan lah perut ikan tu, alla ilaha illa anta. Jadi ni doa dia, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Maknanya gitu kan, la ilaha illa anta subhanak, itu adalah tahlil. Kemudian yang kedua tu subhanak adalah tasbih kan. Subhanak, Nabi Yunus kata inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini adalah termasuk dalam orang-orang yang zalim. Jadi dia tu adalah pengakuan yang terakhir tu ialah pengakuan Nabi Yunus bahawa dia ni zalim, dia termasuk dalam orang zalim. Kenapa? Jadi kenapa dia kata zalim tu? Bukanlah makna dia berdosa kan, tetapi maknanya dia buat satu benda sebelum daripada mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi seorang Nabi yang itu merupakan satu kesalahan lah kan. Kalau kita memanglah tak berhubung dengan Allah SWT, mana kan kita ni tak ada kan. Tapi Nabi Yunus ni dia kan boleh berhubung dengan Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala tak benarkan lagi, dia tak suruh lagi, dia dah keluar daripada tu kan. Tapi kalau kita jadi dia pun mungkinlah keadaan kita lebih dahsyat lagi daripada tu kan. Jadi itu satu ayat kan. Kemudian seterusnya kita tengok apa kan. Itu adalah yang kita kata doa Nabi Yunus kan, sangat-sangat cantik kalau kita nak amalkanlah kisah Nabi Yunus, doa Nabi Yunus tu, iaitu daripada ayat 87. Seterusnya kita tengok sini kan, ini yang tadi Mosul. Ini adalah Ninawi. Ini adalah dia kata kubur Nabi Yunus, wallahu alam bisawab, tak betul. Sebab apa, dakwaan kubur-kubur sekarang ni macam-macam kan. Jadi kita pun sebenarnya tak boleh nak ni katakan, tak pasti sangat kan, kecuali kubur Nabi kita lah kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ialah kita akan baca lagi, iaitu ayat seterusnya kan. Allah Subhanahu Wa Taala ayat 139. Sekarang ni kita baca surah Saffat gitu. Dalam surah Saffat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata wa inna yunusa laminal mursalin. Perkara yang pertama sekali Allah Taala sebut ialah sesungguhnya Yunus itu, Allah Taala sebut nama dia tu kan, laminal mursalin, dia adalah salah seorang daripada mursalin, seorang rasul lah. Kemudian iz abaqa ilal fulki al mashhun. Abaqa ni maksud, kalau abaqa ni kalau ikut asal makna perkataan abaqa kan, iaitu maknanya ialah hamba yang lari, makna dia. Hamba yang lari daripada Tuhan dia dipanggil abaqa. Jadi dalam ayat ni, dalam ayat Saffat ni, Allah SWT menyebutkan bahawa dia ni abaqa. Nabi Yunus ni lari, seolah macam lari daripada, sebab itulah kita kata, ulama tafsir kata, iaitu dia ni lari daripada tempat kaum dia tu, sedangkan dia belum mendapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Jadi abaqa, dia abaqa ilal fulkil mashhun, ke dalam kapal
Dia pergi lari dan kemudian dia naik kapal yang masyhun. Kapal tu penuh. Maknanya berisi barang-barang dan sebagainya kan. Kemudian Allah SWT kata fasahama fakana minal mudhadin. Jadi dia pun apa ni, bila dia mana kan kita kata dia ni mudhadin ni maksudnya lah maghlubin maksudnya. Maghlubin ni maknanya orang yang dikalahkan. Sebab apa? Sebab ada kan dia cabut undi, fasahama fakana minal mudhadin. Bila cabut undi naik nama dia. Bila naik cabut undi, sahama makna itulah kan berundi tu. Sebab cerita ringkasnya maknanya kapal tu penuh, kapal tu maknanya berat. Jadi apa ni macam nak tenggelam kan. Jadi masing-masing pun terpaksa lah cabut undi siapakah yang akan dibuang daripada kapal ni kan. Jadi cabutlah undi. Bila cabut undi, tengok-tengok Nabi Yunus ni yang mudhadin ni. Maknanya yang naik nama tu kan, naik nama mudhadin. Dia mudhadin kan. Naik, ada kata berapa kali kan. Kemudian dia pun dicampakkan lah. Jadi orang pelik lah kenapa kan ni Yunus ni bukan orang baik ni kan. Gitu kan. Jadi dia pun dicampakkan. Faltaqamahul hut. Jadi dia pun disambarkan. Faltaqama maknanya ditelan. Jadi bila dicampak saja terus ditelan oleh al-hut. Al-hut tu maknanya ialah ikan. Ikan lah. Yang tadi nun tu kata nama ikan. Hut tu ialah ikan tu sendiri kan. Tapi tak apalah. Jadi dia pun huwa mulim. Jadi mulim tu maksudnya ialah maknanya dia tu kalau ikutnya dicela maksudnya kan. Mulim tu. Maknanya apa? Dalam keadaan dia tercela, maknanya dia kena marah lah kan. Allah Ta'ala tak suka kan dengan perbuatan dia tu. Kerana dia lari daripada kaum dia tu. Falaula annahu kana minal musabbihin. Allah Ta'ala kata. Ayat 143 sekarang kan. Ayat 143 Allah SWT kata falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah tidak dia ni daripada orang-orang yang musabbih. Apa yang kata musabbih tu? Iaitu yang berkata subhanak. Kita baca tadi ayatnya kan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ada tengah-tengah tu kan subhanak. Jadi subhanak tu adalah merupakan musabbih. Dia tu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalaulah tidak kerana ditasbih. Sebab itulah kita kata tasbih ni sebenarnya mahal. Subhanallah ni kan. Kata dengan penuh hati kita lah kan. Bukan kata saja tapi kata dengan perasaan bahawa Maha Suci Allah, Allah Ta'ala lebih tinggi, Allah Ta'ala tak ada kekurangan, Allah Ta'ala semua tu. Kata-kata tu sebagaimana sebut dalam hadis ialah dia ni subhanallah wa bihamdih tu. Maksud subhanallah tu sebenarnya dia punya timbangannya sangat berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala kata falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah tidak kerana dia tu bertasbih tu la labisa fi batnihi, nescaya dia akan kekal di dalam perut ikan tu. Dalam perut tu, batn tu perut maknanya. Ila yaumi yub'atsun. Ila yaumi yub'atsun, sehinggalah kepada hari kiamat. Maknanya kalau tak keluar-keluarlah dia. Itulah maksud dia kan. Kalau tak kerana dia tasbih. Jadi maknanya sini kan kita ni secara sindirannya lah kita kata kan, secara indirectnya Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita ni supaya kita ni bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi subhanallah subhanallah tak kira lah macam mana, subhanallah wa bihamdihi ke subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Yang pentingnya tu tasbih. Tasbih Nabi Yunus tu simple saja kan, subhanak kan gitu kan, subhanak saja kan. Gitu inni kuntu minaz zalimin. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan selepas daripada tu kan. Selepas daripada tu apa yang terjadi? Selepas daripada Allah Ta'ala kata kalau dah dia ni tidak bertasbih, nescaya Allah Ta'ala akan kekalkan dia sampai dalam perut ikan tu kan, sampai kiamat gitu kan. Sampai kiamat ni sampai bila-bila lah kan, tak keluar-keluar lah kan Tetapi apa cerita dia sebenarnya? Selepas daripada dia berdoa tu, apa yang terjadi sebenarnya? Cerita ni panjang lagi cerita panjang lagi. Kita mungkin pernah dengar cerita-cerita ni kan tentang Nabi Yunus alaihissalam ni kan, tapi kita nak dengar sendiri daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran ini. Kita tak nak kita dengar-dengar tapi sebenarnya benda tu tak ada dalam Quran pun. Jadi kita nak yang dalam Quran. Jadi dalam Quran itulah yang terbaik kan. Kemudian penafsiran ulama tu berdasarkan kepada hadis tu insya-Allah ada kat tepi-tepi tu insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ni dulu pada malam ni insya-Allah kan. Kita berhenti pada ayat 144 daripada surah Saffat ni. Kita akan jumpa lagi insya-Allah dengan beberapa ayat lain lagi yang akan menceritakan dan juga pengajaran-pengajaran daripada kisah yang berlaku daripada kisah Nabi Yunus alaihi salam ni insya-Allah akan datang insya-Allah. Jadi setakat itulah saja insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Syababul Iman Masjid Sengkurung, kepada Tuan Imam, kepada Tuan Bilal, kepada ahli jawatankuasa Takmir Masjid Sultan Syarif Ali
Kampung Sengkurung Bandar Seri Begawan yang telah menganjurkan sesi kita pada malam ni. InsyaAllah selama 30 minit kita bersama-sama. Moga-moga Allah SWT akan memberi sedikit kepahaman kepada kita tentang apakah yang Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi-Nabi dalam Al-Quran, insyaAllah. Kita tangguh insyaAllah majlis kita pada malam ni dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.